Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Terima kasih sahibul fadilah, Raisul Majlis Pengerusi Ustaz Lutfi, seterusnya mudir yang dihormati mudir Darul Hadis Ustaz Zulfadli, seterusnya kaki tangan Darul Hadis, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat, seterusnya adik-adik pelajar yang moga-moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kita semua. Jadi tuan-tuan, pertamanya saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur kerana sudi menjemput. Yang mana disebut tadi, program ini merupakan julung-julung kalinya setelah kita berhenti lama sejak PKP dan sebagainya. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, moga hari ini merupakan suatu permulaan dan lepas-lepas ni ada lagi siri-siri kuliah ataupun daurah yang bakal diisi di tempat ni lah. Dewan ni seperti mana disebut tadi diberi nama Dewan Abu Hamad kan, rahimahullah. InsyaAllah pada pagi ni, sebagaimana tuan-tuan tengok, kalau tengok iklan tu sampai pukul 1 tengah hari, 1 petang lah. Jadi taklah lama sampai gitu mau. Sekejap saja. Dan kita buat ni pun dalam bentuk perbincangan dah, sepanjang kelas-kelas biasa. Taklah sehala kalau tuan-tuan nak tanya, nak mencelah akak tangan, pada tanyalah, tak ada masalah. Sepanjang saya bentang ni, jadi tuan-tuan nak tanya terus pun boleh. Takut tangguh-tangguh jadi terlupa dan sebagainya. Jadi insya-Allah kita separa formal lah, bukan formal supaya kelas-kelas lain di universiti. Maksudnya nak tanya di tengah-tengah tu pun boleh. Okey tuan-tuan, tajuk yang diberikan pada daurah khas ini iaitu disebut khurafat dan tahyul. Khurafat dan tahyul dalam masyarakat Melayu. Begitulah lebih kurang tajuk dia, khurafat dan tahyul ataupun tahayul dalam masyarakat kita lah. Yang ada, sama ada masih ada lagi sekarang ataupun benda tu pernah ada, sekarang tak ada. Jadi insya-Allah pada kali ni kita akan bagi kepada 2 sesi lah. Sesi pertama kita akan berbincang, perbincangan kita sehingga pukul 10.30. 10.30. Lepas tu kita rehat sekitar 15 minit. Nak pergi tandah, nak pergi makan dan sebagainya. 15 minit, kemudian 10.45 kita sambung balik sehinggalah seterusnya. Sekat-sekat check up lah. Kalau tak check up berhenti, sekat-sekat habis cerita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, objektif daripada daurah ininya, sebenarnya pihak penganjur dia matlamatkan, mereka sasarkan suatu objektif yang mana sangat penting lah. Penting tu sehingga kan penting tu dikaitkan kerana dia berkisar tentang akidah. Sebab akidah ni adalah suatu perkara yang bersifat dalamnya. Kemudian yang bersifat dalamnya itu hendaklah kita pastikan ia betul-betul bersih. Betul-betul bersih. Jadi objektif yang pertamanya kita nak kenal lah, kita nak tahu apakah yang dimaksudkan dengan syirik, dengan khurafat, tahyul dan sebagainya. Kena clear dulu. Kadang-kadang kita letak label hak tak betul. Ada perkara-perkara yang karut. Kadang-kadang karut tu hingga ke tahap syirik, ada tak sampai ke tahap syirik, dia sekadar karut saja. Jadi penting, maksudnya dengan menghadiri daurah ni tuan-tuan
tuan-tuan akan dapat tahu dan letakkan label yang betul kepada perkara-perkara yang berlaku di sekeliling kita ataupun yang diamalkan dalam masyarakat kita. Kemudian tuan-tuan, kita akan membincangkan bentuk-bentuk tadi dari segi hukum, dari segi teori. Kemudian yang keduanya kita akan bincang dari segi bentuk-bentuk khurafat, bentuk-bentuk tahyul, benda-benda hak kagu yang ada dalam masyarakat kita lah. Meliputi pelbagai aspek, sama ada adat kelahiran, perkahwinan, kematian yang melibatkan alam ghaib, kemudian kesenian, persilatan dan sebagainya. Jadi insya-Allah benda-benda tu kita akan lihat contoh-contohnya, mungkin tak semua, tapi kita akan lalu secara umum apa yang ada dalam masyarakat kita, yang mana perkara tersebut termasuk dalam kategori khurafat dan tahyul. Seterusnya kita nak membincangkan tentang macam mana kita nak mencegah. Sebab hari ini matlamat kita hadir ke majlis ni, kita nak clear bagi diri kita dululah. Kita sendiri tu biar kemah dulu, barulah lepas tu kita boleh mencegah ataupun boleh melarang orang yang berada di sekitar kita. Sebab kalau kita nak larang dalam keadaan kita sendiri tak faham, tak tahu, mungkin orang yang dilarang tadi, orang yang buat tadi, dia tak akan terima dengan mudah lah. Sebab kita sendiri pun tak mampu nak memahamkan dia. Dan ni kita hadir ke majlis ni, kita niatkan bahawa kita nak cegah diri kita sendiri dan nak ubah diri kita sendiri jika kita pernah terlibat dengan perkara tersebut. Kemudian pada masa yang sama kita nak baiki orang yang berada di sekitar kita. Okey, itu lebih kurang beberapa objektif lah daripada daurah ni. Moga-moga selesai saja kita jalankan daurah ni, semua objektif, semua matlamat yang kita susun tadi tuan-tuan dapat bawa balik lah. Okey tuan-tuan, sebenarnya kajian saya lah yang berkaitan dengan khurafat dan tahyul ni lama dah. Maksudnya tempoh kajian tu bermula dengan kajian di peringkat master lagi, kemudian sambungannya sehinggalah PhD. Tajuk kajian masternya lebih kurang kepercayaan animisme menurut perspektif sunnah. Nanti kita ceritalah animisme tu apa. Masternya kepercayaan animisme menurut perspektif sunnah, kajian terhadap pengaruh pada imam dan remaja di daerah Pitas, Sabah. Jadi dulu saya pernah khidmat, pernah duduk di Sabah selama 4 tahun. Jadi sepanjang duduk sana, bergaul dengan orang sana, adalah sedikit sebanyak yang mana kita boleh kaji tentang mereka. Jadi apa yang ada dalam masyarakat Pitas di Sabah tu tuan-tuan, saya bukukan, saya catatkan dalam kajian di peringkat master. Kemudian tuan-tuan muslimin dan muslimat, sebahagian daripada animisme tu, kajian tentang benda pelik-pelik ghaib ni, saya ambil satu bahagian saja dan kita panggil kajian lanjutkan perbincangannya dan diletakkan dalam tesis PhD lah. Iaitu bila cerita animisme ni banyak perkara lah, ruhnya, semangatnya, hatunya, macam-macam. Jadi satu aspek diambil iaitu ruh manusia dan dikaji di peringkat PhD. Maka lebih kurang tajuknya hadis tentang ruh dalam Al-Kutub Al-Tis'ah. Maksudnya saya kumpulkan hadis-hadis yang ada dalam 9 buah kitab hadis dan dikumpulkan, dikaji, dibahaskan, disaring dan sebagainya. Kemudian oleh kerana Universiti Malaya ni style kajian peringkat master dengan PhD dia, dia nak kajian tu bersifat semasa. Dan kajian tu kena ataupun boleh digunakan segeralah oleh masyarakat kita. Jadi para pelajar dilatih supaya berfikir dan lihat apa isu-isu yang ada di sekitar. Nak kaji hadis boleh, tapi cuba twist kan, cuba kaitkan hadis kajian tu dengan apa yang ada di sekeliling kita. Jadi fokusnya ataupun kajian yang bersifat semasanya ialah kajian terhadap pembangunan garis panduan representasi unsur ruh
dalam filem seram di Malaysia. Jadi nak cerita pasal cerita hantu lah. Sebab cerita-cerita hantu ni banyak waktu pasal roh manusia, roh orang mati kan. Jadi kat situ tu banyak perkara yang tak jelas, banyak perkara yang salah dan dibiarkan begitu saja ditayang dan ditonton oleh masyarakat kita. Jadi kat situ tu kajian di peringkat PhD-nya cerita tentang apa yang orang belajar dan sebagainya. Jadi itulah tuan-tuan, jadi apa yang disebut dalam daurah ni adalah sebahagian daripada dapatan kajian di peringkat master dan PhD. Jadi tak tahulah dah habis ke tak, tapi insya-Allah lah sekadar-sekadar yang sempat. Kemudian tuan-tuan, kalau orang tanya mari mana data-data apa yang bakal disebut nanti, mari mana saya dapat semua tu? Pertamanya bukulah, sumber dokumen. Baca buku, baca kitab-kitab, baca artikel jurnal. Dalam internet belana banyak kita nak tahu tentang masyarakat kita, tentang kepercayaan orang setempat ni ada dalam buku. Kemudian ada juga yang saya buatnya dalam bentuk temu bual. Kita pergi jumpa orang-orang lama, tokoh-tokoh masyarakat khususnya yang ada di Sabah lah pada masa tu. Kita pergi tanya mereka apa yang orang sini percaya tentang perkara-perkara ni, tentang hatu-hatu gapo tuan percaya. Disebutlah 78 hatu nama. Kemudian ada tak orang sini percaya tentang khamat sesuatu objek? Orang sini ada sifat benda-benda tertentu tak? Orang sini ada amalkan sihir ke tidak? Jadi adalah pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi proses tu kita panggil temu bual. Kita pergi jumpa orang lama dan tanya mereka. Itu di peringkat master lah. Peringkat PhD pula, saya pergi tanya pengarah filem tu sendiri. Mari mana idea nak letak, nak buat roh ni sikit-sikit. Jadi kita pergi tanya dia royak lah. Dia rujuk sikit-sikit, dia baca buku, dia tengok cerita tu negara-negara lain. Jadi daripada situ marilah idea nak bubuh benda tu dalam filem-filem yang ada di tempat kita. Jadi berlaku dalam proses temu bual. Kemudian ada juga dalam bentuk soal selidik. Kita tanya percaya ke tak? Tanya Tok Iman. Di Sabah tu kita tanya Tok Iman. Masa buat gini ni, buat tahlil ngorek ni, percaya ke tak roh mari? Ada orang kata yo, roh kelik. Bakal kemenyai ni apa bakal kemenyai? Percaya roh petanda kepada roh balik ke? Ada kata tak, bakal sesajanya. Ada yang kata ya, itu petanda kami sedang mulakan majlis tahlil. Isyarat kepada roh di alam barzakh bahawa majlis nak bermula. Orang kita tak ada lah, tapi denu ada. Jadi itulah tuan-tuan. Kemudian yang terakhirnya, tengok cerita tu sendiri, tengok melihat filem tu. Jadi sepanjang kajiannya tengok cerita atunya sebanyak 134 buah cerita atu. Tapi tak mimpi kan. Memang malam-malam boleh tidur, tak ada masalah lah. Memang tak je mimpi pun pasal satu. Boleh tengok dan kita perhatikan minit ke berapa hantu muncul. Dia mari kok mana? Ke arah depan gini ke sebelah arah lain? Minit ke berapa? Kaedah kejutan yang digunakan, bunyi ke tak? Semua orang nampak ke ada seorang-seorang saja yang nampak? Jadi semua itu dikaji dan jumlah filem yang saya tengoknya 134 buah filem yang mana diterbitkan di negara kita ni sejak tahun 2011 hingga 2020. Banyak tu. Banyak. Jadi insya-Allah sebahagian yang bakal disebut nanti adalah hasil daripada tengok cerita tadi. Okey, kemudian tuan-tuan kita pergi kepada definisi khurafat dan tahayul. Sama ada tuan-tuan nak eja tahayul boleh, itu lebih tepat, ataupun tahyul pun boleh. Tapi dari segi ejaan yang betulnya tahayul. Bila kita banding antara dua definisi ni, dua pengertian ni, rupa-rupanya kalau tuan-tuan buka kamus dewan lah, awak pandai ataupun boleh lihat internet, rupa-rupanya disebut kat situ mula-mula khurafat. Dia tulis AR. Maksud dia apa tuan-tuan? AR tu
Siapa tahu? Khurafat dot notah bertindih AR. Arab. Maksudnya Arab tu apa? Supaya ngatah juga AR. Apa maksud dia? Arab. Betul lah Arab, tapi maksudnya apa? Kata tu dipinjam. Maksudnya istilah ni orang Melayu ni sebelum dia masukkan dalam kamus dewan, dia royak dulu perkataan itu asal dari mana. Bukan orang putih sebut ni. Jadi khurafat ni kita pinjam dan diletakkan dalam kamus kita. Dia daripada perkataan Arab. Khurafah. Rupa-rupanya kalau kita selidik cerita, khurafah ni nama orang. Nama orang. Khurafah. Jangan buh nama anak khurafah. Walaupun nama asal dia orang Arab nama khurafah. Ceritanya tuan-tuan, kita ceritalah pagi ni. Ceritanya khurafah ni dia apa yang berlakunya, dia diculik oleh jin. Dia disembunyikan oleh jin. Satu tempoh tertentu dia cerita pengalaman dia bersama dengan jin, dia lihat jin perai dan sebagainya. Last sekali apa yang berlaku pada dia diculik oleh jin kafir lah, jin kafir. Lepas tu bila ada jin Muslim, jin Islam serang jin kafir tadi, sehinggalah khurafah ni dibebaskan. Asalnya dia tawannya jin kafir. Maka jin Islam ni dia bebaskan khurafah dan dia boleh keliklah kampung dia, dia kembali kepada alam nyata. Bila dia cerita kepada kaum dia, ahli keluarga dia, kerabat di kampung dia tu, maka dia menicaya ke tak percaya? Ya Allah. Betul ke khurafah ni cerita? Jadi setiap perkara yang karu, yang mana macam tak munasabah, maka dipanggil hadis khurafah. Cerita khurafat. Cerita yang dibawa seperti orang yang bernama khurafah. Siapalah kalau ni semua hak karu tu kita kata khurafat. Jadi asas sila macam gitulah. Kemudian tahayul pun sama tuan-tuan, perkara yang karu, perkara yang mana kadang-kadang kita fikir tu tak munasabah dan tak kena dengan akal. Ni sekarang tuan-tuan kita berada dalam revolusi industri 4.0 kan. Jadi semua hendaklah dibuktikan dengan saintifik. Itu pemikiran orang sekarang. Cuma pembuktian orang sekarangnya setengah-setengah pihak dia hanya bergantung kepada bukti saintifik saja, tapi kita sebagai muslim kita ada nas daripada wahyu yang mana sebahagian pembuktian itu adalah daripada dalil Al-Quran dan hadis. Itu dari segi definisinya tuan-tuan. Okey. Nak tunjuk dulu slide yang kita akan bincang pada pagi ini. Mula-mula kita akan cerita tentang fitrah manusia. Manusia ni Allah Ta'ala setting dia percaya kepada gaib. Kemudian macam mana kepercayaan orang Melayu. Kemudian apa yang orang Melayu percaya, animisme tu gapo, benda-benda karu tu gapo. Kemudian kita pergi kepada makhluk gaib yang dipercayai oleh orang Melayu. Okey, kemudian orang Melayu ni percaya tentang hantu. Kemudian banyak jenis lah. Lepas tu interaksi manusia dan jin. Sebahagian orang Melayu mereka berurusan dengan jin. Nanti kita tengok apa yang berlaku kepada mereka. Lepas tu pula interaksi manusia dengan ruh orang mati. Ada orang hidup ni mereka percaya mereka masih berinteraksi dengan ruh orang mati. Lepas tu kita akan masuk kepada adat kelahiran. Orang Melayu ni dia ada adat, ada peraturan yang berkaitan dengan kelahiran. Lepas tu adat perkahwinan. Adat perkahwinan. Kemudian adat kematian. Lepas tu pula ada yang berkaitan dengan pantang larang. Orang Melayu ni dia larang anak cucu dia buat sekian-sekian. Sebahagiannya termasuk dalam perkara khurafat dan tahyul.
Lepas tu kita akan bincang tentang perbomohan, pengubatan tradisional, perbomohan dan perbidanan. Dia ke duk agaknya dia lah. Kemudian kita akan tengok kategori-kategori Tok Bomo, tujuan orang Melayu jumpa Tok Bomo ni untuk apa, kemudian bahan yang digunakan, kaedah rawatan dan sebagainya. Lepas tu pula kita akan bincang tentang tanda sial, majal, tulah, sumpahan, kempunan. Kemudian seni mempertahankan diri. Orang Melayu ni silap kan. Dia ada benda-benda karut yang diterapkan dalam ilmu persilatan ataupun pertahanan diri orang lain lah. Okey, kemudian orang Melayu ada percaya tentang keramat, sakti, tangkal dan azimat, mata cicing dan sebagainya lah. Lepas tu sekiranya ada masa kita nak huraikan tentang sihir dan jenis-jenisnya. Kemudian seterusnya ialah orang Melayu ni ada mene dia. Mene, wayar kulit dan sebagainya, semua-semua tu nari, sebahagiannya ada unsur mistik, ada unsur khurafat lah. Nanti kita akan cerita. Kemudian yang terakhirnya kita nak bincang tentang macam mana kita nak mohon sesuatu selain daripada Allah. Maksudnya ada ruang kita minta tolong dengan orang. Nanti kita bincang dengan lebih lanjut lah. Kat sini sebenarnya asal memohon sesuatu selain daripada Allah tak dibenarkan, melainkan ada syarat-syarat dia. Kemudian kita tutup lah. Gitu. Jadi saja tunjuk kepada tuan-tuan semua supaya tuan-tuan dapat lihatlah ke arah mana perbincangan kita pada pagi ini. Harap boleh bersabar. Tak tahulah dah habis ke tak, tapi kita cuba. Okey, fitrah manusia tuan-tuan. Kita ni ada satu perkara yang mana wujud dalam diri kita. Kalau kita beli telefon, beli apa-apa device, dia ada setting default dia. Orang putih kata, beli-beli gini hak tu kena buat. Asas kata basic kena lagu ni. Kalau kita nak ejah, kita sendiri kena tukar. Tak kira lah laptop ke, telefon ke, TV ke. Jadi dia ada default dia. Jadi fitrah dia sedemikian. Semula jadinya gitu. Maka manusia pun sama tuan-tuan. Allah sebagai pencipta kita, dia buat kita ada fitrah. Ada fitrah setting yang mana semua manusia sedemikian. Fitrah ni secara asasnya, contoh-contohnya kita kata perasaan lah dalam bentuk gerak hati. Gerak hati misalnya seorang ayah dia sayang kepada anak-anak dia. Seorang mak dia sayang kepada anak-anak dia. Kena ajar ke tak? Tak kena ajar, dia jadi sedih gitu. Kemudian anak yang baru lahir, dia keluar daripada perut mak dia tu, kemudian doktor letak atas dada. Lepas tu budak tu bila dia letakkan di susu mak dia tu, budak tu boleh hisap ke tak? Boleh hisap. Dia tahu situ tempat hisap susu. Dan caranya sedemikian. Doktor tak perlu ajar budak tadi. Betul ke tak? Jadi begitulah fitrah. Sama dah juga bila seorang manusia tu meningkat dewasa, kohor besar, di sekolah rendah tu budak ni dia mula tertarik dengan saing sekelas dia. Dia mula boleh membezakan hak mana comel, hak mana tak comel. Kalau budak lelaki lah. Hak perempuan pula sama, dia tengok hak lelaki, dia kata hak ni smart, hak ni tak smart. Betul? Betul ke tak? Tak, cikgu dia tak ada subjek khas. Yang gini smart, gini tak smart. Tak, dia jadi sendiri. Kita panggil benda tu adalah fitrah. Bila meningkat dewasa, umur 20-an, dia mula berfikir nak cari pasangan hidup. Maka tuan-tuan, di sini adalah kita kata fitrah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala letakkan dalam diri setiap manusia. Cuma fitrah ni kena jaga molek lah. Kena jaga molek supaya dia selari dengan syariat. Kalau dibiarkan begitu, dia akan jadi koksi. Dah.
Samalah juga fitrah manusia, mereka percaya kepada kewujudan Tuhan dan kuasa yang hebat dan tertinggi. Memang sejak dahulu lagi manusia ni yang mana dia hidup dari kelompok dia, dia percaya bahawa mereka ni wujud bukan dengan sendiri. Dia ada satu kuasa yang menguruskan alam ni. Tak kira lah manusia itu sampai seruan dakwah kepada mereka ataupun tidak. Contoh kita ambil manusia yang tak ada seruan dakwah, tak sampai rasul dari risalah Islam kepada mereka, demon ini akan anggap benda sekeliling hak pelik-pelik jaga berlaku, perkara-perkara yang tak normal. Contohnya petir, guruh, benda tu jara-jara berlaku. Kemudian ada juga letusan gunung berapi, ada juga kadang-kadang berlaku ribut. Kemudian kadang-kadang bila berlaku hujan panas, mereka melihat pelangi. Jadi manusia ni mula berfikir dah bahawa mesti semua ni ada yang mengaturkannya. Ada semangat, ada kuasa. Bila tak kena cara, dia marah kita. Gitu orang-orang ringkas, orang-orang dulu-dulu, orang asli misalnya, mereka akan fikir gitulah. Sekiranya manusia ni bertindak tak betul dengan peraturan, ada satu kuasa akan hukum mereka. Jadi secara otomatik akan jadi percaya kepada perkara gaib. Cuma apakah watak perkara gaib itu bergantung kepada maklumat yang dia ada lah. Bagi orang Islam, bagi Muslim yang sampai seruan dakwah kepada mereka, mereka percaya Tuhan yang menciptakan alam. Bagi orang-orang yang tak sampai seruan dakwah, mereka kata tu kuasa alam, semangat alam. Semangat alam ni hak duduk sekitar kita ni. Kemudian lebih-lebih lagi bila tidur, mereka melihat suatu perkara pelik dalam tidur. Dalam tidur tu, demo tu lihat orang-orang mati. Bila tidur ni macam-macam kita tengok kan. Kadang-kadang kita pergi ke masa depan, kadang-kadang kita patah balik ke belakang. Jadi dimensi ni menyebabkan orang pada masa tu percaya bahawa kita tak berseorangan duduk di alam ni. Manusia bukan manusia saja duduk di sini, tapi ada entiti gaib lain yang mengaturkan dan memberi kesan kepada kehidupan manusia. Maka di sini bila takut, bila mari fenomena pelik-pelik tu, sebahagian manusia jadi takut. Jadi takut. Bila takut, apa yang mereka perlu buat? Mereka jadi nak baik dengan kuasa tadi. Nak baik. Nak baik tu apa? Dua tujuan dia, sama ada nak mendapatkan manfaat. Oleh kerana kuasa ni mampu buat macam-macam, jadi kita nak baiklah dengan dia supaya dia buat mari rezeki ke kita. Kalau nanam padi buah molek. Kalau tak buka ladang, buka kebun, dia jaga kebun kita daripada diserang oleh binatang-binatang. Maka mari perasaan nak baik dengan kuasa tadi. Kemudian pada masa yang sama, demon ni akan berusaha baik supaya hak tu tak marah. Kuasa tadi tak marah. Kalau dia marah, kemarah. Kalau dia marah, mari letusan gunung berapi. Kalau dia marah, mari ribut, mari banjir dan sebagainya. Jadi orang pada masa tu, kita gambarkan orang Melayu lama-lama lah. Orang Melayu sejak zaman dahulu, mereka berinteraksi dengan alam sekitar. Mungkin seruan dakwah, seruan Islam pada masa tu tak sampai lagi, maka orang Melayu percaya sebagaimana yang saya sebut tadi. Maka peringkat berikutnya, bila dia takut, mula-mula dia percaya ada dulu. Yang kedua, dia rasa takut. Bila takut, dia nak baik. Dia nak baik dengan kuasa tadi untuk mengelakkan bahaya, mengelakkan mudarat. Yang keduanya, dia nak baik dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat daripada kuasa tadi. Maka pada masa yang sama tuan-tuan, tindak balas lepas tunya, bila nak baik ni, reka macam-macam cara lah. Reka ritual. Kalau kita dalam Islam, kita ada Nabi dan Rasul, bagi tahu kita macam mana nak berbaik dengan Allah Azza wa Jal, dekatkan diri kepadanya. Ada peraturan dia.
Tapi bagi kelompok manusia yang mana dia tak ada seruan, tak ada rasul yang cerita macam mana nak berbaik dengan Tuhan sekalian alam ni, maka dia akan pergi rujuk siapa? Akan pergi rujuk Tok Ngulu dia. Kalau orang asli dia duduk apa? Kelompok dia ada Tok Bating je. Okey, Tok Bating, lagu mana kita nak baik dengan semangat alam ni misalnya. Maka Tok Batin tu dia tak ada wahyu apa, dia fikir okey, kita ni kena sembelih ayam, darah tu kita letak ke atas, misalnya atas padi hok paling molek kalau orang nanai padi. Jadi Tok Batin ni dia tak ada wahyu apa, dia mula fikir cara-cara tertentu supaya semangat padi ni dihormati. Bila musim menuai, siapa musim ambil hasil tu, kata jangan tuai lagi hasil ni, sembelih dulu ayam. Letak ke darah ayam tu atas padi hok paling molek sekali. Pujo. Tu reka Tok Batin. Sebab dia tak ada wahyu, dia tak ada wahyu nak cerita kepada dia macam mana nak berbaik dengan kuasa tadi. Jadi daripada situ lahirlah ibadat patai larai dan sebagainya. Nampak tak? Nak elak bahaya, nak dapatkan manfaat. Patai larai ke apa-apa ke? Nak elak bahaya dan nak dapatkan manfaat. Maka tuan-tuan kena clear. Jadi benda ni ikut kajian animismanya, dia berlaku dalam semua masyarakat dunia. Tak kira orang asli sini ke, orang asli di Amazon ke, orang asli di mana Himalaya ke, mana-mana ke, mereka berkongsi asas ni. Kalaulah fitrah tadi tak dipandu dengan baik, dia akan mula karut. Fikir kongsi-kongsi, dia akan rujuklah orang yang paling alim, paling berpengalaman yang ada dari kalangan mereka. Orang yang paling banyak makan garam. Tak? Orang-orang lama. Lagu mana nak baik? Lagu mana nak buat kalau berlaku gini? Samalah juga tuan-tuan bila mereka ni sakit. Kalau sakit, doktor tak boleh buat apa. Ataupun pada masa tu tak ada doktor. Maka muncullah orang-orang yang dianggap pakar dalam perubatan pada masa tu. Anak jadi moyok. Pergi tanya Tok Bomo, apa Tok Bomo, anak saya ni jadi lagu ni. Maka dia katalah, ni semangat dia hilang ni. Kena buat sesuatu untuk pulihkan semangat dia. Jadi peranan Tok Bomo, peranan orang-orang ni kita panggil syamanisme. Orang-orang yang mana ada pengetahuan tentang alam ghaib. Dia seolah-olah dia ada interaksi dengan alam ghaib. Jadi itu tuan-tuan. Apa yang berlaku kepada orang Melayunya, dikatakan bahawa bumi Melayu Nusantara ni pada zaman dahulunya adalah penganut animisme. Percaya bahawa segala di sekeliling ni kita ni ada semangat dia, ada ruh dia. Bukit dia ada semangat dia, padi ada semangat dia, laut ada semangat dia. Ataupun apa lagi? Benda-benda hak besar ni lah. Ataupun kayu-kayu tertentu ada semangat dia, pokok ada semangat dia, batu ada semangat dia. Jadi secara asasnya cahaya belaka, semua ni ada semangat. Kita pun ada semangat. Tu orang dulu percaya. Kemudian dia pergi ke asal peringkat lagi, mereka dapati semua semangat ni tak sama. Setiap makhluk yang ada di sekeliling ni tak serupa. Ada hak lebih, ada hak kurang, ada hak biasa. Jadi mereka mula berfikirlah, hak lebih ni kita kena buat lagu mana. Contoh tokoh-tokoh dalam masyarakat. Bagi orang dulu, mereka kata tokoh masyarakat ni mereka ada semangat, ada tenaga yang mana luar biasa, melebihi orang-orang biasa. Maka bila orang ni mikir lagu tu, dia pergi ke peringkat seterusnya, dipanggil dinamisme. Objek tertentu yang mana dia ada kuasa. Semua ada kuasa belaka, tapi ada hak lebih berbanding hak lain, maka dinamisme, pergi ke peringkat dinamisme. Maka pada masa tu cahayalah ke khamak.
Orang. Tak, orang. Mereka percaya kepada tok nenek. Orang-orang biasa mati juga, tapi kalau tok nenek ini, semangat mereka, roh mereka tu luar biasa, lebih daripada roh-roh orang lain. Jadi kena puja lah roh nenek ni, roh nenek moyang ni. Sebab mereka anggap roh nenek moyang tu masih hidup kelik lagi, duk jaga anak cucu hak kemudian. Maka lahirlah ritual-ritual dia tu nak baik dengan roh nenek moyang. Ada juga kisah takut daripada roh nenek ni, bila mati seseorang dalam satu kampung tu, dalam satu tempat tu, apa berlaku lepas tu? Bila mati dalam satu rumah, mati seorang, orang-orang sekeliling buat apa ke dia? Mereka berpindah. Tahu perkataan berpindah randah ni? Apa istilah dia? Nomad dah, nomad. Nomad ni orang dulu-dulu tu bukan saja-saja. Bukannya habis sumber di tempat tu. Mungkin juga faktornya habis sumber kehidupan. Rasa ada tempat lain lebih sesuai. Tapi salah satu sebab mereka berpindahnya kerana takut angkara roh orang mati tadi khianat kepada orang yang masih hidup. Jadi mereka anggap kelik lagi. Kelik dia buat kucar kepada anak cucu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kita dapati manusia-manusia yang ringkas tu bila berlaku kematian, mereka akan pergi ke tempat lain. Lepas tu mati pula pergi lain. Begitulah seterusnya mereka berpindah randah. Jadi takutnya kepada roh nenek moyang tadi. Kemudian orang dulu dia puja raja. Kerana bagi mereka raja ni ada semangat lebih daripada orang-orang biasa. Bila raja mati, mereka buat macam-macam lah. Tak? Lepas tu pulaknya orang Melayu diletakkan, dimasukkan unsur agama-agama seperti Hindu dan Buddha. Kalau selama ni mereka percaya ke roh-roh, semangat-semangat, bila mari agama Hindu dan Buddha, mereka letakkan nama kepada roh dan semangat tu dengan nama agama tadilah, versi agama tadi. Jadi nak ayatnya kepercayaan asal tu ada lagi, tapi dia tepek nama baru, gelaran-gelaran baru yang sesuai dengan anutan dia. Kalau Hindu kan dia kata Vishnu, Siva, Vishnu, Brahma lah. Jadi roh-roh dia percaya hak istimewa tadi diletakkan nama dewa Hindu. Percaya pada roh, tetap percaya pada roh lagi. Kemudian tuan-tuan, bila Islam hari lah ni lah dah, sejak 304 tahun dahulu Islam datang, ataupun lebih daripada tu lagi, marilah para pendakwah. Kita Islam mari ke tempat kita ni dengan jihad ke dengan perdagangan tak? Betul. Ke ada tentera daripada mana-mana Khalifah Umayyah mari serang tempat kita? Tak ada kan? Jadi Islam mari ke tempat kita ni daripada saudagar-saudagar. Dari mana biasanya? Dari negara mana? India. Okey, mungkin India. Lagi? Timur Tengah. Secara spesifiknya Timur Tengah mana? Hadramaut, Yaman. Yaman. Kita tak nafikan jasa mereka kerana mereka Islam sampai kepada kita. Itu kita terima kasihlah. Tapi pendekatan pendakwah-pendakwah zaman dulu, mereka ni tak se bala, tak se kontra sangat dengan masyarakat tempatan. Maka diambillah pendekatan bahawa boleh masukkan unsur Islam dalam kepercayaan sedia ada. Nampak tak? Cahaya roh tu ada, cuma tukar nama. Berlaku Islamisasi. Dia panggil menyerap unsur-unsur Islam dalam kepercayaan sedia ada. Kalau mari gak lalu kerak-kerak berlaku, ni syirik, ni bid'ah, ni khurafat, maka akan berlaku pertembungan yang besar. Jadi pendekatan pendakwah pada zaman dulu dia masuk sikit-sikit. Sebab tu tuan-tuan, kita dapati orang tempat kita ni tak balah dengan pendakwah. Maksudnya Islam diterima dengan sangat mudah.
Dia baik dengan raja, cerita kepada raja sekian-sekian. Kalaulah zaman dulu, zaman Hindu, Buddha, katanya raja-raja ni merupakan dewa-dewa lah. Tak? Dewa-dewi sekian-sekian. Keturunan dewa. Mari pendakwah ni, dia kata raja ni orang lebih juga, orang istimewa juga. Tapi daripada keturunan siapa? Iskandar Zulkarnain. Tak ada dah dewa. Dia letak label baru daripada tokoh Iskandar Zulkarnain. Lepas tu orang tanya, siapa Iskandar Zulkarnain? Dia baca lah, wa yas'alunaka 'anil qarnain. Baca surah Kahfi lah, cerita kepada raja. Orang kata Iskandar Zulkarnain ni orang baik, raja yang kuat, soleh, bahkan dikatakan seorang nabi. Jadi tuanku mungkin daripada salah silah Iskandar Zulkarnain. Yang penting raja dia kata, pisau sangat Iskandar Zulkarnain. Jadi raja terpelihara kedudukan dia, tak terjejas walaupun dia menganut agama yang baru. Islam diterima oleh raja, maka bila raja beres terima Islam, menyebabkan rakyat pun automatik lah. Nampak tak? Jadi orang zaman dulu dia menggunakan pendekatan tu. Mungkin tu ijtihad mereka, tak apalah. Samalah juga dengan benda-benda lain. Amalan-amalan harian lain. Bahkan sebahagian amalan tu kekal hingga hari ini. Contoh, kalau orang zaman dulu mereka tubik daripada rumah, mereka akan seru dengan nama 4 ruh yang menjaga sudut mereka, sudut tubuh mereka, dengan ruh hak depan mambang ke gapo ke depan, kanan, kiri, belakang. Dia akan sebut dengan nama ruh hak depan, kanan, kiri dan belakang. Mari versi baru hak Islam, dia kata dengan nama Jibril. Depan ni Jibril jaga, kanan Mikail, Israfil dan seterusnya lah. Mungkin dia tak sebutlah malaikat maut Israel. Tapi nak ceritanya dia gunakan label baru, guna nama malaikat. Kata ruh depan belakang tu selama ni ruh lah, hak dulu-dulu. Ataupun bila mari Hindu, dewa-dewa. Mari Islam, ruh pula. Ataupun malaikat pula. Hak lebih lajak lagi, kalau dulu mereka panggil dewa, hak jaga sekian-sekian tempat ni dewa, maka mari Islam mereka kata Tok Wali pula jaga. Tok Wali. Tak kira lah wali wali aqtab, wali kutub, abdal, arwas dan sebagainya. Dia ada ranking macam piramid gitu. Dikatakan wali-wali ni menjaga kawasan. Ada juga wali naubah. Duk geger. Dan geger sehari dua ni wali naubah. Ni je lah dah ni. Duk cerita kena baik dengan Tok Wali ni. Kalau tak kena cara, balah kita dengan dia, masalah kita. Menega rugi, menega. Karut belakang. Itu adalah kesan daripada hak dulu-dulu kan. Hak dulu-dulu. Cuma ditukar kulit saja. Ditukar kulit. Baik tuan-tuan, tu dari segi latar belakang kepercayaan orang Melayu lah, orang Melayu. Kita pergi kepada seterusnya. Okey, sabar sikit lagi dah. Ni peringkat teori-teori baru, benda-benda hak ada dalam buku. Okey, tuan-tuan, saya sebut tadi tentang apa yang berlakunya ialah animisma lah. Semua hak saya cerita tadi berkait dengan animisma. Okey. Bila bermula dengan animisma, hak paling kiri sekali tu tuan-tuan, berlaku penyembahan ruh nenek moyang. Orang-orang yang ada keramat, orang-orang yang mana ada tenaga lebih daripada manusia biasa, mereka dipuja. Dan inilah yang berlaku kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh tak sembah orang kosong-kosong, mereka sembah orang siapa? Orang soleh. Kerana bagi mereka, dari kepala mereka, orang soleh ni ada dinamo, ada tenaga, ada keramat, ada nilai yang lebih daripada orang biasa. Jadi orang ni kena respect lebih lah. Maka berlakulah ancestor worship. Betul tak tahu sebut. Jadi penyembahan orang-orang dahulu yang mana nenek moyang, raja-raja. Kalau Firaun disembah kerana
apa kedudukan dia, kuasa dia. Namrud disembah kerana kuasa dia. Kemudian kaum Nabi Nuh sembah 5 orang soleh. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Ni 5 orang soleh ni tuan-tuan disembah kerana nilai yang ada pada dia. Jadi dia kait dengan animisme lah. Kait dengan animisme. Kemudian bawah tu, kala biru tu, kala hijau tu, bila sembah ni tuan-tuan, maka ada satu keinginan untuk kecek dengan ruh mereka. Kecek. Sembah berhala, berhala ni adalah misalnya rupa kepada sekian-sekian tokoh. Misalnya lah. Ataupun rupa kepada sekian-sekian tok nenek moyang. Tok kita zaman dulu, moyang kita, nama dia sekian-sekian, ni berhala dia. Maka berlaku satu keinginan orang ni, pengikut ni tuan-tuan, nak kecek dengan berhala tadi. Maka tuan-tuan, cara syaitan, cara iblis tipu manusia, mereka masuk dalam berhala ni, dia kecek dengan lidah, dengan lisan berhala tu. Kalau kita tengok dalam cerita Nostal lah, mungkin tak tengok kan, tapi nak rayaknya, ada orang yang ada masalah, dia pergi ke kuil, dia bunyi loceng. Betul? Okey. Bila dia cerita masalah dia kepada berhala, mungkin keluar suara daripada berhala tu. Pak kita sebagai Muslim, kata betul agama dia, berhala boleh kecek. Apa pandangan kita? Jangan percayalah. Kerana lembu sak miri pun boleh kecek. Jadi kalaulah berhala tu boleh kecek, kita jangan pelik sikit abuk. Sebab tuan-tuan, syaitan dia akan gunakan segala cara untuk tipu anak-anak Adam. Jadi bercakap dengan roh orang mati ni kita panggil spiritualism. Tak kira lah mana-mana aktiviti seekers. Tahu seekers? Kau jenis cari hatu malam-malam tu kan. Pergi ke rumah lama. Dia rakan. Tiba-tiba kecek. Dia kecek dengan roh ataupun penunggu situ. Jadi syaitan dia tipu manusia dengan aktiviti macam tadilah. Nak hubungkan manusia hidup dengan ruh orang mati dengan cara tipu jadi ruh orang mati. Syaitan sebenarnya. Kemudian yang berikutnya, yang bawah tu, yang kala biru tu, syamanisme. Bila berlaku, bila manusia mula percaya bahawa ada dimensi gaib, dimensi nyata, maka akan adalah orang-orang pandai. Bukan semua orang pandai alam gaib ni kan. Dia akan timbullah tokoh-tokoh. Dia ni pandai ni. Kalau kita kat Tok Bomo. Dia saing dengan hak gaib-gaib. Dia ada saing. Dia ada khodar. Dia ada apa-apalah. Maksudnya dia pandai nak kecek dengan makhluk aluh. Jadi orang-orang pandai ni, orang perantaraan ni, kita panggil syamanisme, syaman. Dalam bahasa Arab kita panggil kahin ataupun arraf. Mereka ni ambil posisi dari satu kelompok masyarakat tu akan ada lah 2-3 orang. Ada masalah manusia ni, masyarakat yang ada masalah dengan alam gaib akan pergi jumpa dia ni. Tu ayah. Dah tu ayah ada nampak-nampak malam-malam duk main atas bumbung. Duk dengar atas bumbung ni. Acu tak payah mari tengok kan. Jadi untuk berurusan dengan alam gaib ni, dia ada manusia-manusia tertentu yang dianggap pandai dan mampu berinteraksi dengan entiti gaib. Kita panggil apa? Syamanisme. Tak kira lah nama apa, pawai ke, bomoh ke, dukun ke, tok batin ke, syaman ke, yuri ke, macam-macam lah nama-nama, ikut budaya. Budaya ni panggil sekian, hak nu lain pula. Yang penting watak mereka jadi orang tengah antara alam nyata dengan alam gaib. Dinamisme. Yang keduanya hak hijau tu dinamisme. Hak tadi kita zaman dulu kita naik basikal kan. Kita naik basikal, kita pasal apa guna gapo? Ada nombor kan.
Otak tayar tu dia kepit tayar tu, pah tak? Basikal apa gerak, tayar gerak musim, lampu nyala. Kita panggil apa? Dynamo. Betul tak? Sebenarnya perkataan dynamo tu dia ambil daripada perkataan Yunani kerana dia membekalkan tenaga. Tenaga elektrik lah melalui putaran tadi. Kita guna jana kuasa elektrik tu pun, empangnya tu pun guna dynamo juga besar. Waktu besar guna gerakan air. Jadi daripada situ tuan-tuan ada istilah dinamisme, tenaga. Jadi tenaga pada manusia ni beza-beza tak kan? Tenaga, kekuatan, khamak dia beza-beza. Maka di situ timbullah yang kalau hijau tu fetishism. Percaya kepada barang ni ada khamak. Permata cicing misalnya. Banyak mata cicing ni. Tapi hak ni khamak dia sikit. Hak ni khamak dia sikit. Nak tarik rezeki hak ni. Nak elak bahaya hak ni. Kayu ni ada kelebihan dia. Ular takut. Jadi fetishism. Maksudnya percaya kepada objek-objek yang mana dia ada nilai dan mampu mendatangkan mudarat serta mendatangkan manfaat dan mengelakkan mudarat. Nampak tak? Situ. Kemudian penyembahan animal worship, penyembahan binatang. Kalau Hindu, dia sembah binatang-binatang tertentu yang mana memberi manfaat kepada mereka. Sebab itulah mereka marah bila kita korban lembu. Sebab bagi mereka lembu memberikan susu. Macam mana nak korbankan binatang yang memberi manfaat kepada kita? Jadi bagi mereka tak boleh lah. Kemudian tuan-tuan, binatang yang ada di sekeliling manusia, masyarakat dahulu ni, mereka respect binatang tertentu. Kalau orang Mesir, mereka respect, hormat sungguh-sungguh boya yang ada dari sungai Nil. Kalau orang India dan seterusnya, ular tedung lah. Ular tedung, ular senduk. Sehingga jadi simbol sikit-sikit. Maka tuan-tuan, lajak daripada tu orang ni dia percaya hormatnya mereka kepada binatang, lahirnya kepercayaan seterusnya dia panggil totemism, totem. Mereka anggap asasilah kabilah suku mereka asalnya binatang. Ataupun tok nenek moyang mereka baik dengan binatang tertentu, maka kita kena hormat kau binatang tu. Contoh. Ada orang dulu-dulu misalnya pera kijai. Kijai tak? Jadi kijai tu dianggap binatang yang mulia. Tak boleh nak buat kosek-kosek oleh anak cucu ni kerana tok nenek moyang dulu baik dengan kijai. Kancil, rimau. Jadi lahirlah kepercayaan bahawa binatang ni ada nilai yang lebih. Tak boleh buat saja-saja. Tak boleh buat kosek supaya binatang lain kerana dia ada nilai totem. Okey. Kemudian yang seterusnya nature worship, penyembahan alam sekitar lah. Sembah sungai, sembah laut. Tak seribut di laut, mereka puja hatu laut. Nak baik nak baik. Tak seribut berlaku masalah. Kemudian bila ada hasil tanaman, mereka akan puja. Mereka akan ambil hasil tanaman yang paling molek sekali dan sembahkan kepada penjaga tanaman. Ada juga mereka yang berurusan dengan penjaga kebun. Dia puja raja monyet ke raja apa-apa supaya raja-raja monyet ni tak kacau kebun mereka. Jadi gitulah tuan-tuan yang berlaku dalam masyarakat kita dan masyarakat orang lain. Benda ni bukan sini saja, bahkan seluruh dunia. Ni kajian-kajian ni berlaku di negara kita dan negara barat. Serupa je. Orang duk kaji belaka pasal benda-benda saya sebut ni. Okey, kita ada masa 5 minit lagi untuk tamatkan sesi yang pertama. Okey, kepercayaan orang Melayu tentang makhluk gaib. Kita sudah ni dulu. Kita sebutlah secara ringkasnya. Orang Melayu dia percaya kepada kewujudan semangat. Semangat, kemudian yang seterusnya makhluk halus. Kita panggil makhluk halus. Bukan bakteria dan virus dah. Makhluk halus ni bukan kena tengok dengan mikroskop ke? Kau tak nampak dengan mata kasar.
Virus, bakteria semua tu boleh tengok lagi dengan mikroskop. Betul mikroskop. Kau teleskop. Jangan tukar. Mikroskop. Malu kau orang tukar. Jadi nak tengok makhluk-makhluk halus ni yang mana kita panggil alam gaib ni, boleh ke tak? Boleh ke tak kita tengok makhluk? Siapa pernah tengok? Ada orang pernah tengok? Adik-adik pelajar kita. Ada pernah tengok adik-adik pelajar kita. Ada pernah tengok di sini Darul Hadis. Tak ada kan? Tak ada. Nanti kita cerita benda tu boleh tengok ke tak? Okey, ni nak royak dari segi tajuk-tajuk saja. Mula-mula semangat. Orang Melayu puja semangat, kemudian makhluk halus. Makhluk halus ni pelbagai tafsir lah. Pelbagai tafsir. Hatu dan sebagainya. Penunggu kepada pokok, penunggu pada rumah, penunggu-penunggu. Kemudian yang seterusnya, orang Melayu juga percaya tentang ruh manusia. Ruh orang mati. Ruh orang hidup, ruh orang mati. Orang Melayu terima benda tu. Kemudian orang Melayu juga percaya kepada kewujudan malaikat. Malaikat. Betul lah, percaya pada malaikat tu ada. Okey. Jadi kat sini tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari segi asas Islamnya memang mengakui lah, ataupun memang asas kepada akidah kita mempercayai kepada alam ghaib. Bahkan rukun iman, nenek rukun iman itu semuanya ghaib. Betul ke tak? Rukun iman, nenek tu ghaib belaka. Sebab tu kita baca dalam suratul Baqarah, antara ciri yang pertama, yang awal-awalnya kepada orang yang bertakwa ialah hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang bertakwa yang pertamanya percaya kepada kewujudan yang ghaib. Allah dengan kita ghaib ke tidak? Ghaib lah. Kita tak pernah lihat zat Allah, tak pernah dengar kalam, maksudnya suara dia. Tak. Kemudian kita tak pernah lihat zat dia, melainkan di syurga nanti. Kita hanya mampu melihat kekuasaan dia saja, kesan-kesan kekuasaan dia saja. Malaikat, siapa pernah lihat malaikat? Tak ada. Tak ada manusia yang pernah melihat malaikat. Kemudian kitab kita tengok Quran. Lepas tu ghaib kat mana? Macam mana kita nak tahu ghaibnya beriman pada kitab? Aspek mana? Asal dia. Macam mana proses Jibril bawa Al-Quran kepada Nabi, ghaib. Kan? Kemudian kalau nak banding kitab-kitab terdahulu, kita pun tak tahu dah mana betul, mana salah. Jadi seolah-olah ghaib bagi kita. Yang benar tadi. Yang ada, yang dicetak sekarang ni bercampur-campur. Maka kat situ ghaib. Kemudian beriman pada Rasul. Ghaib kat mana? Ghaib bagi umat kemudian. Pada zaman mereka, zaman Nabi dan Rasul ni, umat-umat mereka, lihat mereka secara nyata. Tapi bagi kita, umat akhir zaman ni beriman pada Nabi dan Rasul secara ghaib. Kubur-kubur Nabi dan Rasul ada ke tak dalam ni? Ada ke tak kubur Nabi dan Rasul? Ada ke tak? Ada. Sahih belaka ke? Jawapannya tak sahih. Melainkan kubur Nabi SAW saja. Jadi, adakah kerana tak sahihnya kubur mereka menyebabkan kita tak percaya kepada mereka? Tak kan? Kerana kita percaya kepada mereka, cerita mereka, nama mereka, watak mereka disebut dalam Quran. Tapi pembuktian tu bukan melalui kubur, melalui cara lain lah. Mereka wujud dan dibuktikan kewujudan mereka melalui wahyu. Kalau cari kubur, mana rumah Nabi-Nabi dan Rasul dulu? Tak ada. Tak mampu orang kemudian nak buktikan. Samalah juga dengan peninggalan Nabi SAW. Tak? Disebutkan jubah baginda sekian-sekian, rambut baginda sekian-sekian, serbannya macam ni, disimpan kat situ kat sini, tapi tak ada nak bukti. Kalau sabit dia daripada Nabi, kita terima lah, nak ambil berkat tu, tak ada masalah. Tapi sekarang ni macam mana kita nak buktikan objek peninggalan Nabi tadi betul-betul daripada baginda?
Tak ada. Power kata DNA. DNA Nabi ada situ. DNA Nabi, siapa ada sifat? DNA ni tuan-tuan, dia kena ada hak asal, ambil daripada tubuh yang asal dan barang yang digunakan. Pegu dua ni. Serupa ke tak? Serupa misalnya, betul lah kalau serupa. Tapi DNA daripada tubuh asal, ada tak data tengah kita? Tak ada lah. Macam mana kita nak bandingkan DNA pada bagai-bagai yang ditinggalkan ni dengan DNA yang asal? Sekarang ni tak boleh nak buktikan adakah bagai-bagai yang ditinggalkan itu benar-benar sabit kepada Nabi SAW ataupun tidak. Jadi sekarangnya bagi kita beriman dengan Nabi SAW adalah perkara yang ghaib. Samalah juga beriman kepada hari akhirat, kemudian beriman pada qada dan qadar. Apa yang nak berlaku kepada kita hari ni, keadaan-keadaan tak tahu lagi. Esok pun tak tahu, seterusnya pun tak tahu. Di mana destinasi kita di akhirat esok-esok, syurga ataupun neraka, kita tak tahu. Semua tu ghaib. Jadi keseluruhan beriman kepada alam ghaib ni ataupun rukun iman itu disimpulkan kepada beriman kepada perkara yang ghaib. Tak apa tuan-tuan, nanti kita akan masuk kepada tajuk seterusnya selepas sesi rehat kita, dan tuan-tuan boleh rehatlah sekitar 15 minit. InsyaAllah pukul 10.45, 10 lebih sikit kita mulakan balik dengan isu-isu berkaitan alam gaib dalam kalangan orang Melayu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.